Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua rakan-rakan yang berada dalam Google Meet sekarang ini. Okey, hari ini kita nak belajar satu benda yang baru, nak kata baru, rasanya baru release lagi lah. Okey, untuk tahun ni. Dan saya tengok boleh gunakan dan dan ada yang percuma lah. Okey, so mula-mula sekali saya akan share screen dulu apa pun. Okey, program yang kita nak guna hari ini adalah namanya Kumo Space. Kumo Space, Kumo K-O-M-O. Okey, so nampak ke paparan saya? Boleh komen sikit kalau nampak ke tak nampak ke. Okey, jap saya ada masalah sikit, nak refresh jap. Dekat setting lagi pula. Nampak Okey, jap. Saya punya ni macam ada problem sikit. Frame overlay. Okey, alright, dah cantik lah. Okey, frame overlay dah okey. So sekarang ni kita mula-mula sekali kita nak buka dulu, kita google je Kumo Space. K-O-M-O S-P-A-C-E Space. Okey, alamak mikrofon ni. Okey, so nampak dekat sini. Okey, Kumo Space. Sekejap, nak bagi dia ni sikit, nak bagi nampak jelas. Okey, ni aja ada KUMOSPACE kumospace.com. Okey, so kita akan masuk ke Kumo Space dulu. Okey, untuk kita sebagai cikgu, mula-mula sekali kita kena sign up dululah. Okey, tak faham tu tanya So untuk mula-mula cikgu ni, kita nak saya kalau ikutkan kat sini, kita tengok pricing dulu. Okey, dia ada yang free dengan ada yang profesional lah. Okey, kalau yang free ni tak payah bayar apa-apa. Tapi murid yang masuk dalam untuk kita punya Kumo Space tu, dia boleh 30 orang serentak. Maksudnya 30 orang sahaja yang boleh masuk dalam kita punya layout dia lah. Macam classroom, tapi nanti saya tunjukkan macam mana hebatnya Kumo Space ni. Okey, tapi 30 orang dalam masa yang sama lah. Tapi kalau maksudnya dia orang nak masuk pukul 2 ke pukul 3, masuk seorang 2 orang ke, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak masuk serentak, dia kena maksimum dia cuma 30 orang sahaja kalau masuk serentak dalam masa yang sama. Ada echo suara Cikgu Zuli. Okey, biasalah kita pakai Leviosa. Okey. Okey, saya kurangkan echo sikit. Okey, so apa ni? Okey, so ini adalah yang kita panggil kata apa ni, kalau kita nak guna yang free, kita boleh guna yang free, ataupun kalau nak bayar agak mahal lah, $150 sebulan. So kebanyakan kita tak akan mampu lah, tapi tak apa, tak ada masalah. Pakai saja yang free, yang 30 ni pun dah cukup memadai. So yang free ni banyak dibagi, so dia boleh create unlimited room, kita boleh create banyak-banyak room, tak ada masalah. Dan capability untuk satu room ialah 30 orang. Okey, dalam satu masa maksudkan. Tapi kalau kita open je dia punya link tu, budak-budak boleh masuk bila-bila masa, tak ada, kita pun tak ada masalah. Okey, so macam mana kita nak start?
So kita sama ada kita ambil yang get your space kat atas ni ataupun get started kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana satu pun tak ada masalah. Ataupun login yang dekat awal-awal tadi pun boleh. Tak ada masalah. Rasa macam saya dah buat tadi ni. Okey. So dia akan pilih, so kita pilih akaun mana yang kita nak lah. Kita boleh sign in with email, kita boleh sign in with Google, ataupun kita boleh sign in with Facebook. Either one tak kisah mana-mana, kita boleh gunakan kita punya tu. Tapi kalau nak mudah, kalau saya nak mudah, saya sign in by Google lah. Sebab dalam kita punya ni memang dah ada Google. So senang untuk kita mergekan akaun kita tu dengan dia punya dia nak senang nak sign in lah, nak mudah kita sign in tu kita pakai dia. Nak pakai Facebook pun boleh, tak ada masalah. Sebab kalau nak sign in dengan email ni kita nak create password apa semua, susah lah sikit. Lepas ni kalau kita nak masuk pun agak leceh. Lebih baik kalau kita gunakan welcome Cikgu Romaino. Cikgu Romaino dah pakar dah, aku tak payah cerita apa, dia dah siap aku space dah. Okay, so sign in with Google for me, bagi saya lebih sesuai lah. Okay, so saya in by Google. Okey, akaun apa-apa pun tak ada masalah cikgu. Kalau kita nak guna akaun peribadi Gmail biasa ke, nak guna EDD ke, nak guna MOE ke, bagi saya tak ada masalah sebab dia tak ada education punya plan, tak ada. So mana-mana satu kita nak guna tu boleh guna, tak ada masalah. Kalau nak guna MOE pun boleh, kalau nak guna Gmail biasa pun boleh, nak guna EDD punya akaun pun boleh. Tiada masalah. So saya nak sign in gunakan saya punya akaun biasa sahaja. Tapi masalah akaun biasa aku ni. Okey, sign in dari Yahoo. Okey, dah siap. Okey, dan kita akan sampai dekat sini. Okey, kita akan sampai dekat sini. So kita akan create a space. So kalau kosong lagi, kita tak pernah ada, kita kena create space lah. Space ni di mana satu ruangan untuk kita berkarya lah. Ataupun kita nak buat kelas ke, nak suruh budak masuk ke, budak join sekali ke, ini tempatnya untuk kita create satu ruang di mana kita nak dalam space ini budak-budak boleh berinteraksi bersama-sama dengan cikgu dan juga boleh berinteraksi bersama-sama rakan. Dia boleh berinteraksi dengan rakan-rakan lain. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana mereka boleh berinteraksi bersama-sama mereka. Dan bila mereka berinteraksi tu, kalau mereka berada di luar ruangan diorang, murid-murid lain tak dengar, antara mereka sahaja yang akan dengar. Itu kelebihan Kumus Space ni lah. Okey, so kita akan create space. Okey, boleh lari-lari. Tak suka lagi. Okey, so space ni kita nak buat apa namanya ikut suka kita. Contoh kalau kita nak buat by class. Contoh kalau katakan saya nak buat kelas tasmid hari hari Isnin minggu depan, saya nak buat satu yang sebab tu saya ajak Kak Tasya masuk. Sebab saya nak gunakan ini untuk kita punya tasmid next week. Okey, so katakan saya masuk satu Camellia. Satu Camellia tasmid. Okey, tapi apa nama dah dua orang ambil. Aku dah buat tadi, lupa. Okey. So kalau dah ada orang ambil nama tu, kita tak boleh ambil kita tak boleh ambil. So link dia ialah www.kumuspace.com/1-camellia-tasmid.sqs. SQ je. Hilang. Tak apalah, cukup kot. Okey. So what are you using this space for? So apa yang kita gunakan space ni, kalau saya buat untuk education lah. Tapi kalau nak buat untuk friend family ke, team building culture ke apa semua, boleh, tiada masalah. Tak kira apa pun kita nak buat, boleh, tak ada masalah. So saya akan ambil for education sebab saya nak buat kelas untuk murid-murid saya. So saya akan tekan create space. Okey, bila kita tekan create space ni, dia akan pergi satu browser lain. Okey, so dia akan bagikan dia dah bagikan space. Yang ini yang diberikan, kita boleh pilih yang dia dah buat, dia dah install siap-siap, ataupun kita boleh adjust balik yang ikut suka hati kita. Kita nak edit balik space tu, ataupun kita nak gunakan yang sedia ada. Okey, katakan saya ambil space, join space dulu. Okey, di sini yang cikgu kena faham, untuk permulaan kita kena allow dulu dia punya mikrofon dengan dia punya dia akan pakai kamera So kita kena allow dulu. So ada kat atas ni, nampak kat atas ni, saya nak besarkan sekejap.
Okey, yang ini kalau kita suka nampak kat sini, kat atas sebelah kanan ni Kumu space, use your microphone, nak sama ada nak allow ataupun kita nak block. So kita kena allowkan dia lah, kena allowkan dia, baru dia punya kamera itu akan berfungsi. Okey, so kita akan allowkan dia. Okey, so yang ni pula dia kata use your camera. Kalau kita nak guna kamera, kita kena allowkan kamera. Kalau kita block, kamera kita tak akan berfungsi lah. So better allowkan sahaja. Nanti kita boleh tutup, kamera tu kita boleh tutup. Okey, tapi untuk first time, allowkan sahaja. Sebab dia nak, orang kata apa, dia nak beri kebenaran untuk kita gunakan kamera ataupun kita punya mikrofon tersebut lah. Okey, so kita allow. Okey. So dekat sini dah nampak kita punya kamera, tetapi kalau nampak kat sini tak boleh nak select kamera. Mikrofon pun tak boleh select. So apa yang kita kena buat ialah kita kena refresh. Refresh sahaja dia punya browser ni. Okey, kita refresh balik, barulah dekat bahagian ini akan keluar kita punya list of camera lah. Kita nak guna yang mana. Okey, tak kisah kita nak guna yang mana. So pemilihan mikrofon pun sama juga. Kita kena tengok mikrofon mana yang kita nak gunakan untuk bercakap dengan murid dekat sana nanti. So cikgu kena tahu which camera. Banyak mikrofon aku tak nak tunjuk muka aku hari ni. Jap, buka OBS kamera jap. Tak nak pergi OBS kamera aku hari tu. Okey, baru pergi. Okey, so kalau saya menggunakan Fantech untuk saya punya mikrofon, kalau cikgu pakaikan earphone, kena pilih earphone yang sesuai lah. Which mana satu yang sound cikgu guna. Kalau cikgu guna mikrofon, katakan kita pakai cocok dekat ni pakai yang earphone dekat telinga, kena pilih mana satu yang kita nak guna. So bila kita bercakap tu, dia akan, kalau cikgu nampak bila kita bercakap dia bergedik-gedik kat sini gambar ni. Katakan kita salah menggunakan mikrofon lain yang tak ada dekat sini, contoh pakai area webcam ni. Okey. Okey, hello, testing. Okey, bila kita bercakap dia tak nampak bergedik-gedik tu. Gedik-gedik ayat dia. Okey, tak nampak dia bergerak tu. So maksudnya mikrofon sekarang ni tidak berfungsi. Mikrofon yang saya pilih ini tidak berfungsi sebab apa? Dia tak ada masuk pun suara kita. So kita kena pilih mikrofon yang berfungsi lah. Okey, bila kita bercakap nampak dia ada petak tu, dia akan bergerak-gerak. Okey, itu menandakan kita punya mikrofon tu berfungsi, ada function. Bergedik-gedik. Okey, dia akan bergerak-gerak lah, nampak dia bergerak-gerak ni bermaksud mikrofon kita sedang berfungsi. Okey, itu yang pertama. Yang ni pemilihan kamera dengan pemilihan mikrofon paling penting sebab nanti kita nak berkomunikasi dengan murid-murid. Okey, kamera mungkinlah tak ada orang kata tak tu sangat, tetapi untuk mikrofon memang penting lah, Okey, so kita tekan join. Okey, so sekarang ni dia dah ada dia punya setting untuk ni. So kita pilih dulu yang ini sebab ini room kita yang pertama yang kita build up tadi, yang kat satu kamera atas mic ni kan. Okey. Okey, entak ya dulu. Okey, so ini yang diberikan kepada kita, yang dah dibuat untuk kita. Okey, ini yang dah diberikan kepada kita lah. Dia dah letakkan meja, ada piano, bagai apa semua. Okey. Ini susunan untuk kelas ni lah. Ada ada tempat meja, ada kursi, ada tempat-tempat dia kan, apa semua. Okey, ini yang telah diberikan kepada kita. Okey, katakan kita tak nak, kita nak ubah, kita nak ambil yang kosong. Sorry. Mana pula nak ubah? Oh, patut pilih edit space ni. Tak apa.
Okey, katakan kita kalau dah bagi macam ni, kita nak ubah balik. Jap, aku lupa kat mana. Jap, A0 jap. Kat mana? Nak edit yang kosong punya. Sebab tadi aku masuk pakai yang ni, yang edit yang start daripada zero. Tak apalah kot. Sekejap, A0 sekejap. Kita ambil contoh lain lah. Okey. Kita ambil change template. Kita ambil build your own. Okey, caranya okey. So kalau cikgu dah masuk tadi, macam cikgu dah tersalah masuk kan, cikgu dah buat. Cikgu tekan exit room ni. Okey, cikgu tekan exit room. Okey, cikgu tekan exit room kat bawah ni. Dia akan pergi balik ke paparan yang macam ni. Okey, dia akan pergi kat paparan macam ni. Dekat atas ni ada perkataan setting kan. Cikgu tekan perkataan setting ni. Okey, cikgu pergi dekat change to template. Okey, change to template ni kita nak tukar dia punya design layout lah. So dia ada macam-macam kat sini. Cikgu nak pilih yang mana. Kalau dia nak berikan, terpulah cikgu malas sangat, cikgu pilih je yang mana-mana dekat sini. Tak ada masalah, boleh je guna. Okey, tapi kalau cikgu rasa cikgu nak design sendiri, nak reka sendiri, so hari ni kita nak reka sendiri so kita akan build your own. Kita ambil build your own, lepas tu tekan change template. Okey, okey, so kita dah dapat satu blank. Kalau kita tengok dekat bawah ni, sebelah setting ada map. Cikgu tekan map ni. Okey, cikgu akan nampak keseluruhan floor cikgu. Ini adalah keseluruhan floor cikgu, masih kosong, tak ada apa-apa lagi. Okey. Okey, so saya nak perkenalkan beberapa benda dulu. Sebelum itu kita dekat bahagian tepi ni kita boleh check dengan murid-murid lah. Kita boleh check dengan murid-murid. Kalau ada murid masuk, kita boleh check. Dan kita boleh ada room yang kalau kita nak check dengan banyak room, kita boleh check dengan banyak room. Ataupun kita buat satu saja, kita boleh buat yang entire room ni je lah. Okey. So people ni adalah di mana kalau ada murid masuk, kita boleh nampak berapa orang murid yang masuk. Dan kalau cikgu ada seorang dua lagi cikgu nak jadikan host, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak jadikan dia co-host. Maksudnya dia boleh bersama-sama bantu cikgu nantilah. Okey. Okey. So macam mana kita nak kalau cikgu nampak ini ikon saya. Ini ikon saya. So kalau saya nak bergerakkan dia, saya just klik kat mana-mana. Katakan saya klik kat sini, dia akan pergi ikut mouse saya. Kiri, kanan, atas, bawah. So dia akan ikut kat mana kita klik mouse kita. Dan untuk murid-murid juga, dia kena buat lakukan yang sama untuk bergerak. Untuk mouse space ni, kita boleh menggunakan handphone. Tetapi agak kecil lah, dia punya paparan agak kecil lah. Dan boleh, tapi tak salah saya, ramai yang kata Kumo Space ni perlukan internet yang agak berat. Agak stabil lah, agak stabil. Okey, so bawah ni adalah untuk kamera. Kalau kita nak offkan kamera, tekan off kamera, dia akan padam kamera kita. Dia akan jadi ikon seperti ini. Kalau kita nak bagi dia tutup diam, kita offkan mic, murid tak akan dengar kita punya mic kita lah. Okey. Broadcast ni, kegunaan broadcast ni adalah untuk kalau cikgu nampak dekat ada bulatan ni. Okey. Kalau ada murid masuk dalam bulatan ni, kalau kita bercakap murid yang dalam bulatan yang mana agak kelabu, agak orang kata apa ni, agak suram ni, baru murid boleh dengar suara kita. Kalau contoh murid berada di kawasan sini, dia tak ada dalam kawasan bulatan ni, apa yang kita cakap murid ini tak akan dengar. So macam mana kita nak bagi murid ni dengar kita mencakap? Kita kena guna broadcast. Broadcast ini membenarkan kita untuk bercakap dengan semua orang pada dalam kita punya tu lah. Alamak. Tak ada murid, tak boleh guna broadcast. Tak apa. Okey. Present, kalau present pula, kalau kita nak present something. Okey, kalau kita nak present kat dalam room ini sahaja, dia akan auto tick yang inilah di room sahaja. Nak screen ke, second camera ke, stream a local file ke, ini adalah pilihan-pilihannya. Kalau kita share screen ke apa, kita boleh gunakan yang inilah. Okey. Dah keluar dah broadcast, saya lambat keluar.
Okey, broadcast ni mean bila kita bercakap, semua orang dalam floor ni akan dengar kita punya suara. Bukannya spesifik yang ada dekat bulatan ini sahaja. So kalau murid, kalau contoh kalau ada murid dengan murid, okey, murid kalau duduk berdekatan, mereka boleh berborak dalam bulatan ini. Tadi aku buka tak nak buka. Okey. Okey, so sekarang ni kita dah faham konsep dia. Ada soalan tak? Tengok tu, berapa kali aku tekan tu. Setakat ni ada soalan? Okey, so kita nak pergi, ya. Ya Kak Ram, ya. Murid lah. Tapi kalau murid dengan murid kedua kat luar ni, kalau dia dengan murid, dia akan ada bulatan ni juga. Tetapi bila murid dengan murid tu dia berdekatan masuk dalam bulatan ni, dia baru boleh berborak ataupun baru boleh berbual, baru dengar suara. Contohnya Kak Ram dengan Anita. Seorang duduk sini kat ujung ni, seorang duduk kat bawah ni. Kalau bercakap dia tak dengar. Tapi kalau Anita pergi dekat masuk dalam bulatan tu, dia akan automatik akan ada suara. Kalau dia onkan mic lah, so dia akan dengar antara satu sama lain. Kalau bercakap, dia akan boleh bercakap antara satu sama lain di dalam lingkungan ruang bulatan itu sahaja. Orang yang berada di luar bulatan ini tidak akan mendengar perbualan mereka. Boleh faham So kita nak pergi bahagian decoration dulu. Okey, nak pergi bahagian decoration. Okey, kalau cikgu tekan bahagian map ni, katakan cikgu nak pergi dekat hujung ni, cikgu boleh tekan dekat bahagian map ni, dia akan pergi, dia akan jalan. Tak perlu tekan kat luar ni, boleh gerak juga. So ni adalah hujung dia. Kalau cikgu nak pergi kat hujung ni, boleh gerak kat hujung lah. Okey, tapi kita nak start kat sini dulu lah. Katakan kita nak buat classroom kita kat sini, start kat sini. Okey. So kita nak decorate kita punya ruang ini supaya jadi macam apa yang kita nak lah. Okey, mula-mula sekali kita pergi kat bahagian edit ni. Okey, flooring. Flooring maksudnya lantai. So kita boleh tekan dekat bahagian flooring ni. So kita nak pilih lantai apa yang kita nak dalam kelas kita. Katakan saya ambil simen. Dalam kelas kan pakai simen kan. Okey, so dia akan berubah bentuk simen lah. Kalau nak kapet, kita boleh ambil kapet. Terpulang kepada cikgu nak pilih yang mana. Tak kisah kita nak bentuk kita punya kelas ni macam mana. Kalau tak nak sangat, cikgu pakai je template yang ada. Yang template ada tu boleh edit lagi, boleh adjust lagi, tak ada masalah. Boleh delete, boleh tambah, ikut suka hati kita. Okey, dah siap pilih floor. Kalau cikgu nak biarkan pun tak apa. So seating ini adalah untuk kerusi. Untuk kerusi. Okey, so dia akan bagi pilihan kerusi. Kalau cikgu tak nak ambil seating, ambil table dulu pun boleh. Kita ambil table dululah. Internet aku perlahan. Ding. Pakai OBS memang lambat. Okey, so kita pilih apa table yang kita nak. Tak kisahlah table apa pun. So banyak pilihan table kat sini. So ini atas kita lah. Okey, so saya katakan saya nak ambil desk ni lah. Desk ni saya tekan, saya drag masuk ke dalam. Okey, saya drag masuk ke dalam. Katakan letak dekat desk kat sini. Okey. So desk ni kalau kita nak rotate kan, dia ada, kalau kita pergi dekat dalam ni, dia ada rotation. So kita boleh rotatekan dia lah. Okay, should be macam ni. Kita kat tengah. Kita tengah boleh kita kat tengah lah. Okay, and then kita nak masukkan kerusi dekat belakang dia. Kita ambil seating. So pilih kerusi mana yang cikgu berkenan. Kursi gaming, kursi office chair. Tarik dan lepas tarik dan lepas. Okey, so dia akan jadi decoration ni sebenarnya tak ada masalah. Itu hak kita nak letak apa pun tak ada masalah cikgu. Cuma orang kata dia tak ada kepentingan pun, cuma dia nak mencantikkan ruang sahaja. Okey, dia tak ada, kalau cikgu pergi kat sini pun dia tak akan berlaku apa-apa pun. Okey, dia tak berlaku apa-apa pun. Okey, untuk seating, untuk decoration dia tak ada guna. Cuma ni nak mencantikkan sahaja ruang kita.
Dia nak mencantikkan ruang kita sahaja. Okey. Kalau cikgu nak edit, okey, kalau cikgu tekan bahagian edit ni, dia akan hilang kan? Hilang sini. Kalau cikgu nak edit balik gambar ni tak boleh. Cikgu nak edit balik tak boleh. So kalau cikgu nak edit balik, nak tukar tempat dia, cikgu tengah tekan bahagian edit ni, dia akan keluar macam ni, baru cikgu boleh set tekan kat dalam dia dan boleh gerakkan dia. Okey. Kalau cikgu hide perkataan edit ni, hide, dia dah tak boleh buat apa dah. Dia tekan. Dia, kalau kita tekan dia, kita yang bergerak. Okay, so kalau kita nak edit something, kita tekan balik bahagian edit ni, dia akan keluar menu kat tepi ni, barulah kita boleh tekan kat dalam ni dan kita boleh gerakkan dia ikut yang kita nak. Okay, itu nombor 1. Okay, untuk decoration lain, okay, contohnya ground. Okay, dia ground, ada apa dekat ground? Okay, ni macam kapet kot. Kapet. Macam kapet lah. Okay, modern rock. Modern rock, kita ambil modern rock. Modern rak letak sini. Okey. Aku nak decorate untuk kelas tasmid esok ni. Okey, lepas tu kita ambil table 1. Okey. Sebab kita nak 2 orang murid saja, kita ambil table yang bulat ni. Okey. Lagi satu, dia tak boleh resize Kalau cikgu nak padam dia, cikgu pergi dekat gambar ni, ada keluar tekanan tolak macam ni. Tak pangkah macam ni. Cikgu tekan pangkah ni hilang lah. Atau meja ni, cikgu pergi kat meja ni, ada pangkah kat tepi atas sebelah ujung ni. Cikgu pergi, cikgu tekan dia akan buang. Okey. So kita nak ambil seating, kursi. Ding. Kita ambil kursi empuk sikit lah. Tak masuk pula. Mana hilang? Masuk. Okey, so ada kursi kat sini. Lepas tu katakan, alamak. Okey, kalau cikgu nak zoom, cikgu boleh roll mouse pun, cikgu boleh zoom, ataupun cikgu tarik kat sini pun boleh. Atau tambah ni pun boleh untuk zoom. Okey. Kita letak sofa sikit kat sini ruang tempat rehat. Yang saya tunjuk sampel dulu cikgu Kalau nanti cikgu nak ubah macam mana, itu atas cikgu punya kreativiti lah. Okey. So kita ambil yang senang-senang je dulu. Tunjuk contoh je. Okey, katakan sini sofa. Depan sofa ni saya letak TV. Okey, kita ambil meja 1. Table. Okey. So dekat TV ni saya nak letak video YouTube, di mana kalau murid berada dalam kawasan TV ni, dia boleh menonton YouTube. Okey.
So, murid yang berada di luar kawasan TV ini, dia tak akan dengar YouTube tu. Dia berada dalam petak ini sahaja, dia akan dengar YouTube tu. So, saya akan pilih YouTube di mana cara nak dia, kita pergi dekat activities. Dekat activities ni, okay, dekat aktiviti ni ada YouTube. So, cikgu nak pilih yang mana terpulang. Kalau ni sebab dia atas table kan. So, kita ambil yang ni lah. Yang letak atas table. Okay. Okay, so kita nak setting budak pergi duduk dekat sini, nak tengok cerita apa. Okay, katakan saya nak buka okay, lupa. Cikgu pergi dekat ni, cikgu pergi dekat YouTube ni, cikgu ada satu butang kat tengah-tengah ni. Sekejap tak nampak kot. Aduh. Ada mana magnifying glass aku ni. Lambat pula dah. Kalau cikgu nampak ada satu kecil kat tengah-tengah ni. Okey. Dah keluar dah. Nampak ni. Ada, kalau kita pergi dekat tengah-tengah YouTube ni ada satu butang macam ni. Ini kita nak panggil untuk setting. Ini untuk setting Okey, alamak. Okey, so kita tekan tengah-tengah ni. Okey, so katakan kita nak tunggu dia tengok cerita apa. So saya nak buka satu YouTube. Saya nak ambil link dekat YouTube jap. Apa dia? Ya. Ya. Tengok, tapi kita tengok tengok kita punya setting dia macam mana. Ada nak looping video ke, ataupun kita nak bila masuk terus start ke, dia ada setting ni. Jap, aku nak pilih video jap. Lambatlah pula. Lupa dalam aku punya ni ada, dalam Telegram aku ada. Berat laptop aku ni. Mana kelas malam? Kelas beta semalam mana? B, tolong aku ambil link beta semalam, letak dekat mesej. Aku punya laptop berat Ambil link beta semalam, yang YouTube semalam. Yang beta semalam letak dekat meet message. Aku nak buka Telegram pun lembat, slow. Aku punya CPU tinggi sangat rasanya ni. 97% mampu. Ambil satu link mana-mana YouTube. Kau pun lambat kat internet. Hantar dekat ni, apa ni? Meet punya mesej. Aku nak masuk Telegram tak lepas. Berpusing. Ya, kau live meeting pula dah. Dengan dia tertendang. Kejap ya. Mana pula file aku semalam? Baru boleh buka. Mana pergi ya? Ya. Bila lain ni boleh lah.
Lari ke lain dah. Okay, thank you Nasha. Copy link address, paste dekat sini. Okay, kita dah masukkan link address untuk YouTube tu. Okay, loop. Apa maksud loop? Maksudnya kalau video tu dah habis, dia akan automatic pusing balik, dia akan rewind balik. Maksudnya kalau autoplay, maksudnya dia masuk saja dekat ruangan tu, dia automatic YouTube tu akan play. Okay, so kita akan pergi. Kalau saya antik ni loop ni, save. Okay, saya keluar dulu kat sini. Saya off edit dulu. Okay, so apa berlaku bila saya pergi masuk dekat ruangan dia? Nampak? Dia terus play. Video itu akan automatic play bila ada orang masuk dekat ruangan ni. Okay, katakan murid tu nak tengok secara besar. So dekat ruangan ni, kalau kita roll over mouse kita dekat sini, dia ada untuk besarkan skrin ni. Okay, so kalau kita tekan besar, dia akan jadi besar lah. Okay, kalau budak nak tu balik, dia akan tu balik. So kalau budak nak tengok besar, cikgu kecil lah cikgu, saya nak tengok. So nampak dekat tepi ni, bila kita roll over mouse dekat sini, kita boleh skrin ni boleh jadi besar, boleh jadi maximize. Kalau murid nak tengok lah. Okay, so kalau kita keluar daripada sini, okay, dia akan auto stop. Okay, katakan kita antik yang autoplay. Bermaksud bila murid sampai dekat sini, murid kena tekan butang play dekat video ni, baru dia akan playkan YouTube tadi. So kita kena bagi arahan kat murid macam tu. So dekat sampai sini boleh faham? Ada soalan? So katakan nak buat 2-3 video pun boleh, tak ada masalah. Okay, faham So kalau kita nak masukkan 2-3 video kat sini pun boleh. Katakan kita nak masukkan video lain-lain kat sini pun tak ada masalah. Okey, lepas tu katakan kita nak bagi arahan kat murid. Lepas tengok video, murid kena jawab soalan. Okey, kita bagi kat bucket activities ni. Okey, kita pilih whiteboard. Cari whiteboard yang ini. Okey, whiteboard ni kita letak dekat tepi. Okey, saya offkan edit dulu. Okey, so dekat whiteboard ni, bila kita offkan edit, kita boleh masuk ke bahagian whiteboard ni. Tekan whiteboard tu, kita akan nampak dia punya paparan eraser ni. Katakan kita boleh conteng, kita nak conteng dia, maksudnya kita nak bagi kerja ke apa ke, dekat sini boleh nanti. Okey, sini tapi cikgu explore sendirilah macam mana nak guna whiteboard ni. Okey, so ketika kita masukkan bahan-bahan kat sini nak tulis ke, nak tarik ke apa ke, aku punya lembab penuh. Okey, kat tepi ni sepatutnya akan ada akan ada satu kolom di mana kita boleh menulis, menaik. Okey, macam ni kan. Ni untuk teks. Okey, ini untuk apa ni, untuk conteng. Ini untuk apa? Arrow untuk anak panah. Bentuk yang simple-simple lah. Okey. Sign in to erase ni maksudnya kita kena padam dia untuk kalau kita nak padam dia lah, kena sign in. Okey, tapi yang ni saya tak explore sangat lagi. Okey, yang ni saya tak explore sangat lagi. Okey, katakan kita nak, ni dah hujung dah ni. Alamak. Sekejap. Yang ni kita deco kat sini sikit. TV ni kita letak kat sini sikit. Yang ini kita letak kat sini. Okey, katakan kita nak bagi papan tanda dekat murid untuk buat kerja. Okey, kita ambil kat custom. Cikgu pergi dekat ni sign. Sign ni kita boleh letakkan, kata kita letak kat sebelah ni.
Cikgu perasan tadi dekat whiteboard tu tadi, dia ada macam apa ni? Sekejap. Sekejap. Cikgu klik kat dalam whiteboard tu, dia boleh custom tag lah. Dia boleh isi tag dalam ni. Tekan je dalam ni. Ada apa ni yang macam tadi, yang macam YouTube ni tadi kak, yang ni dia ada bentuk tangan ni, cikgu pergi kat bentuk tangan ni, cikgu klik, dia akan boleh custom text. Okey, contoh cikgu nak customize macam mana tu terpulang kepada cikgu lah. Customize cikgu terpulang kepada cikgu, tak ada masalah. Okey, so kita nak pergi lagi macam mana kita nak masuk letak aktiviti. So kat aktiviti ni ada banyak cikgu nak suruh dia main chess ke. Kalau cikgu ambil chess ni, cikgu letak, dia boleh main chess dengan kawan dia. Katakan kita ambil chess ni, kita letak dekat atas meja tadi, dekat sini lah, kat tengah-tengah ni. Sekejap, kita letak meja satu-satu. Kita ambil meja satu. Mana meja cantik sikit. Dining. Okey, so kita ambil chess piece ni, kita atas ni. So nanti murid kalau pergi dekat sini, dia boleh main chess ni. Dua orang nak lawan, nak battle boleh. Ada beberapa activities yang boleh dia orang bermain bersama-sama. Okey, sama juga kalau yang piano ni saya tak sure, tapi kalau jukebox ni dia boleh dengar muzik. Pingpong tak boleh main. Saya try tak boleh main. Mungkin kena tengok dululah yang mana kita nak try. Okey, so sekarang ni saya nak ajak kawan-kawan untuk masuk ke sini. Okey, cikgu pergi share ni. Okey, copy link ni. Lepas tu bagi saja dekat murid. Okey, untuk murid dia ada dua cara. Sama ada murid itu kena login, ataupun dia boleh pilih tak nak login. Tak nak login pun tak ada. Tadi saya rasa saya dah tunjuk sikit dekat group nanti. Saya dah tunjuk kat group kan, macam mana nak login. Okey. Okey, boleh try masuk kalau nak sign up, boleh sign up, ataupun dia ada lagi satu yang kat bawah tu dia tulis sign guest masuk, tak perlu kena tulis nama je, tak perlu sign up. Saya nak tunjuk pun tak boleh. So nanti, sebab mungkin ingat nak buat tutorial untuk murid sekali lepas ni. Kita akan buat tutorial macam mana murid nak masuk ke dalam ni. So sekarang ni kita buat tutorial untuk guru-guru dahulu. Okey, untuk cikgu nak decorate. Ni siapa dah masuk tu? Zulkarnain Ali. Okey, so bila berada dalam bulatan ini, kalau nampak dia sekarang ni sedang mute. Dia sedang mute. Okey, Cikgu Zulkarnain sedang mute. Kalau dia buka mute tu, Cikgu Zulkarnain boleh buka mute tu. Okey, so bila dia masuk dia akan bunyi ring. So kita boleh nampak dekat sini ada 3 orang yang dah masuk. Abi, Muhammad Noor dengan Zulkarnain. Okey. Okey, bila dia berada bersama ni dalam petak ni, dia boleh bercakap dengan orang tu. Tapi masalahnya Zulkarnain ni tak buka mic. Mungkin sebab dia pasang dekat ni juga kot. So dia akan dengar suara saya dan dia boleh bercakap, berkomunikasi dengan saya. Okey, kalau saya keluar, saya lari daripada dia, so automatik saya tak akan dengar suara dia ni. Cikgu Zulkarnain saya tak akan dengar suara dia. Okey, Abi tengah masuk dalam, bila masuk dalam petak ni, so saya boleh berkomunikasi dengan Abi ni. Okey, kalau kita berada di luar kotak, dia tak boleh berkomunikasi, dia tak boleh dengar apa suara kita. Kita bercakap lah macam mana pun tak dengar. Okey, tapi kalau saya nak bagi semua dengar, saya boleh tekan broadcast ni secara automatik. Okey, kalau saya tekan broadcast ni, semua orang tak kira berada di luar circle ataupun dalam circle akan dengar suara saya. Kalau saya tekan broadcast ni, tapi tak naik lagi sebab internet slow.
Okey. So, orang yang berada di luar daripada circle saya pun dengar sebagai sebab saya host. Host sahaja ada kuasa untuk broadcast. Okey, host sahaja ada kuasa untuk broadcast dan dengar luar daripada kuasaan. So cikgu boleh bagi arahan, katakan Muhammad Noor boleh pergi dekat meja bulat tu untuk tasmek. Contohlah. Okey, so mana pergi tunggu kat situ, cikgu pun boleh pergilah tunggu. Okey, lepas tu offkan broadcast supaya orang lain tak dengar. So di antara dia orang sahaja yang akan dengar. So kalau ramai sangat, halau lah pergi ke lain. Kau yang menyibuk kat sini pergi ke lain. Macam itulah maksudnya. So dia, murid-murid ini boleh bergerak dalam dia punya ruangan ni. Kalau katakan kita sedang tasmek dekat sini, murid lain nak tengok YouTube ke, nak main chess ke, boleh. Sementara menunggu cikgu panggil. Okey? Ataupun kita nak buat secara kelas pun boleh, tak ada masalah. Perbincangan di antara murid dengan murid. So kita katakan Ali, Abu duduk meja pertama, Ahmad duduk meja kedua. So kita buat beberapa meja. So dia orang kena pergi duduk kat meja tu, berbincang dalam kawasan dia orang. So orang di luar daripada golongan tersebut, daripada ruangan tersebut tak akan dengar. Yang boleh dengar adalah kita. Kita kalau kita on broadcast ni boleh dengar lah. Okey? So orang yang di luar dari bulatan ni tak dengar apa yang murid-murid sedang berbual. Kita tak dengar pun. So kalau kita nak dengar, kita kena masuk dekat bulatan dia lah. Kita pergi dekat bulatan tu, cari dia, okey, baru dengar dia punya bercakap. Kalau kita tak masuk dalam bulatan tu, kita tak dengar apa yang mereka berbualkan, kita tak dengar juga. Pusing habis kelas. Okey. So ini kelebihan untuk Kumo Space, di mana kita boleh separatekan murid mengikut dia mempunyai kumpulan. Tapi kalau murid itu jenis hyperaktif, berjalan seluruh sini, susah juga kita nak bagi dia stay. Okey, katakan saya nak lantik Abi Ismat ni sebagai co-host. Okey, saya pergi dekat People ni. People waiting room. Kenapa masuk dekat waiting room? Kat City Ram. Okey, so kita okey, aku dengar suara aku balik. Okey, so kita pergi dekat Abi Ismat ni. Saya klik 3 titik ni, saya promote sebagai co-host. So dia dah jadi co-host. So Abi boleh nampak ada broadcast tak? Dekat bawah ni ada broadcast tak? So, aku dah jadikan kau co-host tu. Kau boleh edit lagi tak? Edit tak? Ada perkataan edit tak? Buka. Ada broadcast, edit ada. Cuba kau edit, ambil satu orang letak kat kursi ke apa. Siapa yang masuk? Kat Siti Ram dah masuk. Ramai bawa air sekali So co-host ni dia ada kuasa macam host. Dia boleh decorate juga. Okay, dia boleh decorate juga. Okay, kalau kita tak nak bagi dia kuasa, kita anti dia punya co-host punya power lah. Demote from co-host. So dia tak boleh ni. Okay, selain daripada itu, kita boleh remove dia daripada ruangan kita. Kalau nampak melilau sangat, kita boleh remove. Ataupun kita boleh direct message dengan orang tu. Okey, ni saya direct message dengan Abi Smart ni. Okey, so dia akan nampak lah di saya punya message. Kalau kita nak message secara personal. Okey. Okey, ini untuk full screen. Kalau kita tekan kat tepi ni adalah untuk full screen. Okey, ini full screen lah dekat kita punya ni. Kata nak kita boleh escape sahaja. Okey, so katakan cikgu nak bermain chess ni, kena panggil seorang dua, boleh rasanya boleh check dengan dia orang, panggil dia orang untuk duduk dekat apa ni, dekat ni, dua orang boleh lawan chess. Panggil lagi seorang, contoh aku pergi sinilah. Okey, so kita tekan gambar chess ni, play against someone in the room, play against random player online, play against computer, soft chess puzzle. So kita nak lawan yang ni, siapa ni? Zulkarnain. So dia akan naik chessboard dekat sini. So kita boleh lawan dengan dia lah. Lambatlah pula internet kau.
guess apa ni? Contohlah saya tak explore lagi main chess ni sebab tadi saya seorang-seorang saya tak explore lagi. Tapi boleh lawan lah. Contoh je. Okey, so kalau nak buat benda lain, kita boleh banyak lagi benda dekat sini. Kita boleh explore lah. Cikgu nak explore macam mana, terpulang kepada cikgu. Okey, katakan cikgu nak letak link, custom link pun boleh kat sini. Dia ada custom link, kita nak letak link PowerPoint ke apa ke, kita boleh letak dekat sini lah. Tekan tarik, masuk. Lepas tu letak tanda ke apa, suruh murid pergi kat sini, masukkan link tu pun boleh. Kalau kita tak nak, kita pangkah je, hilang. Okey, sini ada banyak lagi benda cikgu nak pilih. Bahagian aktiviti pun ada. Okey, ni carpet tadi, carpet, decoration. Kalau decoration ni macam bunga-bunga, pokok-pokok. Okey, so setakat ni ada yang tak faham. Ada yang tak faham. So ya, boleh. Kita contoh ni ada, ni nampak ni ada present. Katakan saya tekan present ni, bawah ni kan, bawah ni ada present ni. Saya tekan present. Katakan saya nak mengajar semua murid. Okey, saya start broadcast. Saya pilih, katakan saya pilih yang ni lah, share screen ni kan. Okey, saya tekan share. So murid akan nampak share screen saya. Murid akan nampak share screen kita lah. So kita nak cakap-cakap lah, kita ambil lah broadcast ni. Kita tekan broadcast ni supaya semua murid boleh dengar. Okey, so siapa yang masuk nampak lah ni broadcast sedang, korang nampak kan? Present saya ni yang dekat Kumo Space. Nampak So ini gunanya kalau kita nak present pada semua murid. So kita nak ajar murid pun boleh dekat sini. Ya, best tak? Best kan? So kalau tak nak, tutup balik lah. Okey, so kalau kita nak present, kata kita nak present apa-apa, boleh present. Ataupun cikgu nak buat aktiviti, maksudnya dah habis present, cikgu upload video cikgu dekat YouTube, cikgu letak dekat sini. Okey, so cakap murid yang lewat, katakan, okey, murid yang tak masuk kelas cikgu tadi boleh tengok semula video YouTube cikgu dekat sini. So dia orang pergi sini untuk tengok. Kita dah keluar kelas, dah habis kelas, link ni masih ada. Even kalau kita keluar sekalipun, murid boleh masuk je guna link ni. Faham tak? Abi mengeksplore So bila katakan kita dah habis kelas, so murid nak masuk lagi, lewat sikit nak masuk, boleh. So katakan kita letak satu video ni, so murid pergi tengok je lah video ni. Ataupun kita bagi kerja siap-siap dekat murid dekat whiteboard ni, so murid buat je lah kerja dekat whiteboard ni. So kita letak something untuk murid salin lah. Kita letak something untuk murid salin dekat whiteboard ni. So okey, arahan dia salin semula dalam buku tulis. So dia salin je lah dalam ni. Alah lambat, gede. Internet aku perlahan sebab aku kena pakai resource. Okey. So kalau kita tak nak bagi murid tulis, kalau tak nak bagi murid tulis, saya tak sure macam mana. But yang whiteboard ni saya tak explore lagi. Saya belum explore lagi. Okey? Ya, boleh. Kau tolong padam dulu. Kau co-host kan? Lupa kau co-host. Kau co-host kan? So kalau kita tulis something, kita bagi arahan kat murid, so murid buat je lah. Okey, ini salah satu kita boleh gunakan untuk ni. Kalau nak pakai whiteboard space ke apa, kena letak link dia untuk kita murid tekan pun boleh. Kan ada link tadi. Yang ini tadi, custom link ni. Katakan cikgu nak bagi kerja dalam apa ni, whiteboard Asia, boleh letak ni, letak custom link. So murid kena tekan, dia akan pergilah untuk buka yang dia punya link tu. Okey, ataupun bagi kerja dekat gunakan live worksheet pun boleh juga letak link kat sini. Okey, murid sila kalau nak buat latihan pergi dekat link tu, buat sikit punya, sila tekan buat ni. Bagilah arahan dekat board ni. So murid akan tekan link tu untuk buat latihan dekat live worksheet. Contoh.
Okey. Setakat ini ada soalan untuk apa ni? Untuk yang bagi yang tak faham. Okey. So saya ulang balik, kalau tengok whole floor, cikgu pergi dekat map ni, kat bawah ni, ujung sebelah kanan ni ada map, cikgu tekan, dia akan nampaklah semua murid dekat sini. Okey, sebab kita punya paparan dia tak besar lagi, so cikgu nampaklah murid A sedang jalan kat mana, ZDH ni jalan kat mana. So cikgu nampaklah. Okey. Ini cikgu nak pergi ke apa, cikgu boleh pergi kat dia orang lah. Okey, ini untuk map. Okey. Lepas tu kalau murid nak keluar, boleh tekan saja exit room. Okey, check room. Okey. Luah benar. Okey. So ini adalah tempat kalau kita nak tengok kita, kalau murid boleh tengok dekat sini dekat map ni, dia nampak dia ada kat mana. So dia boleh gerak. Tekan kat map ni pun dia akan bergerak juga. Okey. Kalau tekan dalam bahagian map ni pun dia boleh bergerak ikut kat mana dia nak pergi. Okey, so kita nak bagi arahan dekat murid nanti, kita beritahulah, okey, apa bulatan ni, macam mana dia nak pergi. Nanti saya akan buat tutorial macam mana murid-murid nak gunakan Kumu Space ni menggunakan handphone. Sebab kita tahu ramai murid-murid kita menggunakan handphone. So macam mana dia nak bergerak tu, mungkin orang kata phone ni agak kecil dan dia nak kena zoom sikit untuk buat lah. Okey, so nanti kita akan buat tutorial macam mana murid nak gunakan Kumu Space ni, dan boleh kita bagikan pada murid-murid nantilah, dia suruh belajar dulu. Okey. So kalau murid tak ada dalam ni pun tak apa, dia boleh masuk je, dia boleh lepak-lepak tengok TV ke apa nak tengok. Contohnya kalau kita nak buat macam library, boleh letak buku-buku ke apa, so murid boleh pergi dan baca buku. Semasa ketiadaan kita pun murid boleh still pergi. Nak letak flip punya buku, kita ada flip punya ni kan, letak flip kat sini, so dia pergi kat flip tu, dia orang baca buku kat situ pun boleh. Atas imajinasi kita, kita nak create kelas kita tu macam mana. Kita nak create kelas kita tu ada pokok-pokok dekat ruang, kat luar rumah ke apa, so kita pilih lah banyak-banyak pokok sikit ke apa ke, pandai-pandai lah. Tapi dia tak, orang kata dia tak ada function. Kerusi, meja ni tak ada function, tetapi kat bahagian activities ini ada fungsi yang tersendirilah. Dekat bahagian activities ni ada fungsi-fungsi dia. Mungkin cikgu boleh explore sendiri macam mana cikgu nak buat. Macam ni, macam baca ni macam tak sesuai lah kan untuk kita orang Islam kan. So mana-mana yang sesuai lah. Macam cooler ni saya tak sure untuk apa, fungsi dia untuk apa. Tapi kalau saya try jukebox tadi, boleh dengar muzik. Letak jukebox sini. Okey. Kalau jukebox ni, kalau kita pergi okey, so dia boleh play muzik dekat sini. Dia akan naik butang ni, cikgu tekan play, adalah muzik. Pasal tak play ni. So boleh play muzik dekat situ lah. Okey, ada sedikit lagi yang saya tertinggal. Okey, so apabila kita dah siap setting semua untuk kita punya apa ni, Kumu Space ni, okey, katakan kita nak keluar. Saya lupa tadi macam mana kita nak setting untuk room ni lah. Okey, so saya ada sedikit perubahan sikit lah. So kita exit room dahulu. Okey, tadi saya dah ubah kelas. Okey, ini tajuk utama untuk kelas ni. Katakan kita nak, tadi saya silap saya buat kelas yang spesifik. So kita nak buat yang ini, sepatutnya kita buat umum lah. Yang ini kita buat yang umum, di mana okey, so kalau kita nak ubah, nak edit kelas ni, cikgu pergi kat setting balik, tekan setting, ubah di sini. Ubah di sini. Okey, tapi dekat sini dah tak berubah. To change design, please visit your profile page. Okey, so kalau kita nak ubah dia punya ni, pergi dekat apa ni, profile page. Kita cancel dulu, kita pergi kat profile page kita. Kat mana pula profile page? Okey, profile. Okey, manage space, edit space. Okey, yang ini paste kat sini. Okey, kelas Cikgu Zuli rapat-rapat. Dah ada orang ambil kelas ni.
Okey, kelas Cikgu Zuliskus. Okey, lepas tu save. Oh, dah ada orang ambil. Okey, tak ada ubah. So kita nak ubah tadi, boleh ubah kat situ tadilah. Rasanya Cikgu Zuliskus. Okey. Okey, dia punya link baru. And then kita masuk balik join space kita. Okey, join je. Okey, katakan kita nak tambah. Okey, pergi dekat bahagian setting ni. Pergi bahagian setting. Okey, pergi kat bahagian setting. Okey, so dekat sini biasanya dia akan ambil only registered user can access this space. Okey, so apa yang kita kena buat ialah kita kena pilih yang atas ni. All registered and unregistered user can access this space. Maksudnya tak kira sesiapa pun yang ada link, kalau dia tak nak register dengan common space pun dia boleh masuk. Okey, yang lain ni pun boleh pilih lah, kalau nak password protected space ke, kalau masuk kena ada password ke apa, kita boleh setting kat sini lah. Okey, yang ni nak setting nak tick, nak ni kita boleh tengok balik lah kita nak yang mana. Okey, dah siap ni kita save. Saya ambil yang ni supaya murid yang tak nak apa ni, tak ada account ke apa, susah nak buat account, dia boleh masuk je sebagai unregistered user. Okey, nanti saya akan buat satu apa ni, tutorial lah. Okey, so sekarang ni dah ada yang ini welcome, setting ni welcome. So kita nak ubah nama welcome ni sebagai kelas. Katakan kita ambil, pergi kat setting, kita edit name. Okey, kita ambil kan satu Camellia Tasmate. Okey, lepas tu kita save. So murid tahu ini adalah untuk satu Camellia Tasmate. Lepas tu kita add lagi satu room. Kita letakkan satu lagi, iaitu dua kenanga. Okey, lepas tu kita save. Cikgu ambil build your own ni, cikgu save. So ada dua lah. Katakan cikgu murid yang ramai, sini dah 30. Cikgu nak letak satu Camellia Tasmate 1, satu Camellia Tasmate 2 pun boleh, tak ada masalah. So tapi ada setting di mana dia bila kita broadcast tu semua room dengar. Maksudnya satu Camellia Tasmate 1 boleh dengar, satu Camellia Tasmate 2 pun boleh dengar juga. Okey, boleh kita setting dekat bahagian broadcast nanti. Okey, yang ni kalau cikgu nak delete, okey, cikgu pergi dekat bahagian setting ni, cikgu boleh close room ataupun delete room. Sampai ni tak delete lagi ni, kena delete lah. Delete room terus lah, tak nak ada dah. Okey, close room ni maksudnya room itu sudah tidak boleh digunakan, tapi kita boleh naikkan balik kemudian. Okey, contoh saya ambil dua kenanga ni, saya close room. Okey, saya close room dulu. Okey, lepas tu kata nak naikkan balik, saya pergi dekat ni, saya open room balik. So dia akan ada balik kat atas ni. So yang bawah tadi dah hilang. Jadi masuk macam archive lah, masuk archive. Okey, so setting and privacy, sorry, common space. Okey, so kita, ini adalah space kita lah. Okey, okey, kan tambah room. Okey, sebenarnya kalau malas boleh je pilih kat create room ni, pilih je build your own room, tulis nama apa. Okey, pilih je kat bawah ni kita nak yang mana. Okey, so saya rasa sampai di sini saja kelas saya untuk hari ini. Saya harap cikgu-cikgu boleh menggunakan common space ini untuk PDP kita dan untuk memudah mencantikkan PDP kita, dan boleh berinteraksi dengan murid. Murid-murid pun boleh berinteraksi dengan rakan-rakan dia. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekejap. Sebelum itu, bagi yang first time tengok video saya, boleh like, komen dan subscribe di channel saya. Jangan lupa sokong saya untuk memberikan lebih-lebih banyak lagi tutorial di masa-masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.